Bismillahirrahmanirrahim. Cetusan barakah buat peneraju acara, saf kehakiman yang berpaksikan keadilan, penjaga masa yang setia, serta hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Hadirin yang dimuliakan, sungguh indah aksara yang tersusun membina satu rangkaian kata yang menjadi tunggak bicara kata saya pada hari ini, membangunkan modal insan bertaraf dunia melalui pendidikan. Itulah tajuk pidato saya. Sebelum lancang menuju ke muara, sebelum kita membelah bicara, sebelum isi menyusul hujah, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membina tajuk pidato agar hadirin terbuka minda, agar hakim tidak terpinga-pinga dan saya petah berkata-kata. Sidang dewan sekalian, kata membangunkan merujuk kepada suatu perilaku yang membuat supaya membangun, membina atau memajukan. Dalam konteks pada hari ini, memajukan negara atau bangsa, itulah maksudnya. Frasa modal insan pula merujuk kepada nilai-nilai murni yang ada pada seseorang insan, seperti pengetahuan, kekuatan mental, fizikal dan rohani. Frasa bertaraf dunia pula bermaksud mempunyai taraf atau darjat di atas muka bumi. Kata melalui bermaksud menerusi atau menggunakan. Akhir sekali, kata pendidikan. Menurut John Dewey, seorang ahli falsafah dan psikologi, pendidikan adalah satu proses pertumbuhan dan perkembangan. Pendidikan juga adalah suatu usaha mengatur pengetahuan semula jadi yang ada pada seseorang individu itu. Maka dengan itu, intipati madah bicara saya pada hari ini akan berkisar tentang bagaimana pendidikan itu boleh menjadi satu mekanisme berkesan untuk melahirkan modal insan yang bertaraf dunia. Perkara ini dapat dibuktikan dengan 3 wacana fikrah yang unggul. Pertama, pendidikan melahirkan insan yang seimbang. Kedua, pendidikan menjana insan cemerlang. Ketiga, pendidikan membentuk pemimpin berkaliber. Hadirin sekalian, meniti wacana fikrah saya yang pertama di bawah kata kunci pendidikan melahirkan insan yang seimbang. Matlamat utama yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dalam aspek diri, yakni jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kekuatan dan keseimbangan adalah aspek jeri. Seseorang pelajar itu dikenal pasti dan diasah sejajar dengan kemampuannya. Mereka mampu mengaplikasikan secara praktikal apa yang telah dipelajari secara teori. Lahirnya insan yang seimbang dalam aspek asas ini, maka akan lahirlah insan yang dapat mengalas matlamat negara untuk melahirkan modal insan yang bertaraf dunia. Sidang dewan yang bervisi, wacana fikrah saya yang kedua di bawah kata kunci pendidikan menjana insan cemerlang melalui kurikulum. Insan-insan yang cemerlang dapat dilahirkan. Kurikulum yang menyentuh kedua-dua aspek akademik dan ko-kurikulum dapat melahirkan pelajaran serba boleh. Namun begitu, kejayaan seseorang dalam bidang akademik semata-mata tidak menjadi kayu ukur untuk mengetahui tahap kecemerlangannya. Maka dengan kestabilan dan keseimbangan dalam aspek akademik dan ko-kurikulum, semakin dekat untuk kita mencapai misi untuk melahirkan modal insan bertaraf dunia. Hadirin sekalian, meniti wacana fikrah saya yang ketiga, pendidikan membentuk pemimpin yang berkaliber. Pemimpin yang berkaliber mendokongi tampuk kepimpinan negara dan mencorak negara kita sehingga maju. Tiada dalam sejarah yang menunjukkan bahawa ada pemimpin yang mampu untuk memimpin negara jayanya tanpa pendidikan. Semua pemimpin yang terkenal pasti memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Apabila sifat kepimpinan itu ada, maka secara tidak langsung mereka akan menjadi modal insan kepada orang lain untuk menuju kejayaan. Sidang dewan yang saya muliakan, kesimpulannya, pendidikan sememangnya memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk kejayaan dalam negara. Warga yang memiliki nilai-nilai yang unggul dapat menjadi modal insan yang bertaraf dunia. Memetik kata-kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Sekian, terima kasih.